membincangkan tentang analisa fundamental. Dan lebih spesifik, kita fokus hari ini kepada analisa fundamental secara makroekonomi. Jadi kita recap sikit tentang analisa fundamental ini. Okey, jadi analisa fundamental terdiri daripada dua ya. Kita ada analisa makroekonomi dan kita juga analisa mikroekonomi. Okey, jadi kalau makroekonomi kita akan lihat daripada top down, okey, daripada ekonomi keseluruhan, barulah kita akan narrow down ke bawah. Sebaliknya, analisa mikroekonomi kita mula daripada bawah, daripada aset-aset saham yang spesifik, kita bergerak ke atas. Okey, jadi itu bezanya daripada segi pendekatan. Okey, kedua-duanya adalah sebahagian daripada analisa fundamental. Dan apakah analisa fundamental? Ialah satu kajian yang mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi ekonomi, mempengaruhi pasaran dan mempengaruhi aset kelas untuk kita mencari nilai sewajarnya ataupun nilai intrinsik. Baik. Jadi di dalam makroekonomi kita ada beberapa data yang penting ya, okay, yang mempengaruhi ekonomi secara menyeluruh. Okay, kita dah lihat tadi kepada data kadar faedah. Okay, bagaimana dengan naik turun kadar faedah dapat memberikan kesan secara langsung kepada ekonomi. Kemudian seterusnya kita lihat kepada keadaan inflasi. Okay, ini adalah perbezaan harga. Adakah harga barang-barang dan servis meningkat ataupun menurun? Itu adalah inflasi. Dan kita lihat naik turun inflasi memberikan kesan yang secara langsung kepada ekonomi semasa. Baik. Jadi sekarang ni kita lihat pula kepada data yang ketiga, iaitu daripada pertumbuhan ekonomi. Okey, juga memberikan kesan yang langsung kepada sesebuah ekonomi. Jadi sekarang ni kita dah lihat kepada kadar faedah ya, kita lihat kepada inflasi. Okay, ada indikator-indikator yang memberikan kita idea tentang keadaan data-data tersebut. Bagaimana pula dengan pertumbuhan ekonomi? Baik. Okay, jadi pertumbuhan ekonomi mengukur kepada kesihatan ekonomi melalui peningkatan barangan dan perkhidmatan yang dihasilkan oleh sesebuah ekonomi. Kita dah sentuh tadi tentang GDP, iaitu keluaran dalam negara kasar ya, KDNK, yang mengira kepada hasil penghasilan produk-produk dan juga servis di dalam negara. Okay. Dengan kata lain, ia adalah sebagai income sebuah negara. Baik. Jadi, apa indikator yang memberikan kita idea ataupun yang membolehkan kita menilai pertumbuhan ekonomi ialah yang pertama ialah GDP ya, yang kita bincangkan tadi, keluaran dalam negara kasar, KDNK ya, ataupun GDP. Jadi GDP ini mengukur nilai barang dan perkhidmatan yang dihasilkan oleh sesebuah negara. Maknanya GDP mengukur income, pendapatan sesebuah negara. Semakin tinggi pendapatan sesebuah negara bermaknanya pertumbuhan ekonomi adalah bagus. Atau jika KDNK ataupun GDP semakin menurun, ini menunjukkan ekonomi sedang memperlahan. Baik. Kemudian kita ada juga indikator yang kedua, yang membolehkan kita menilai pertumbuhan ekonomi sesebuah negara, iaitu International Trade Balance. Keseimbangan dagangan antarabangsa. Jadi International Trade Balance ni mengukur perbezaan di antara import dan ekspor yang dilakukan oleh sesebuah negara. Maknanya kita nak tahu adakah kita mengimport lebih daripada kita mengekspor ataupun adakah kita mengekspor lebih daripada kita mengimport. Adakah kita lebih membeli daripada menjual ataupun kita lebih menjual daripada membeli. Jika kita membeli lebih daripada kita menjual, bermakna kita adalah trade deficit. Duit kita keluar, bukannya masuk, kerana kita membeli lebih banyak daripada kita menjual. Sebaliknya, dan ada negara yang macam ni ya, macam Jepun ataupun Jerman, mereka menjual lebih daripada mereka membeli daripada negara-negara lain. Bermakna mereka punya duit masuk ke dalam, duit orang luar masuk ke dalam negara mereka. Mereka ni adalah trade surplus. Negara macam Jerman menghasilkan banyak produk ya. Jepun juga menghasilkan banyak produk dan mereka menjual lebih daripada mereka membeli. Mereka adalah trade surplus. Dan trade surplus adalah positif, trade deficit adalah negatif. Macam kita Malaysia, kita adalah trade deficit. Kerana kita banyak membeli daripada kita menjual. Duit kita keluar ke negara orang lain.
Okay, itu adalah satunya negatif. Nah, itu juga dapat kita menilai keadaan ekonomi dengan melihat sama ada negara ini defisit ataupun surplus dari segi dagangan. Baik. Okey. Jadi seterusnya kita lihat pula kepada bagaimana pertumbuhan ekonomi memberi kesan kepada pasaran. Okey, kita lihat. Pertumbuhan ekonomi adalah indikator yang paling kerap diperhatikan untuk menilai ekonomi ya, kerana ia menunjukkan pertama sekali peningkatan taraf hidup. Okey, kalau ekonomi berkembang, orang ramai mempunyai pendapatan, mempunyai akses ya kepada kemudahan-kemudahan dan juga barang-barang yang moden, meningkatkan taraf hidup orang ramai. Itu satu. Kemudian juga ia dapat menunjukkan kepada peningkatan terhadap pendapatan cukai negara. Lebih ramai orang bekerja, lebih ramai orang melakukan perniagaan. Ini menyebabkan kerajaan boleh mengutip lebih banyak cukai. Lebih banyak cukai bermakna income kerajaan adalah banyak dan boleh digunakan untuk memajukan lagi negara. Dan pertumbuhan ekonomi juga boleh menunjukkan kepada keadaan peluang pekerjaan. Apabila pertumbuhan ekonomi baik, kita boleh melihat bahawa ia dapat menghasilkan peluang pekerjaan yang baru. Jadi rata-ratanya apabila ekonomi bertumbuh dengan baik, kesannya adalah positif untuk kesemuanya. Dan kita dapat lihat kepada aset-aset berikut. Baik. Jadi yang pertama, kita lihat apa yang berlaku ketika ekonomi berkembang, apa yang berlaku kepada pasaran mata wang. Apa yang berlaku? Pasaran mata wang akan meningkat. Kenapa? Hasil pendapatan yang tinggi akan meningkatkan kepada pendapatan kerajaan dan juga akan meningkatkan mata wang negara tersebut. Itu yang kita dapat lihat menyebabkan kadar tukaran mata wang negara tersebut menaik apabila ekonomi bertumbuh dengan baik. Bukan itu saja. Apabila ekonomi bertumbuh dengan baik, lebih banyak lagi pelabur luar berminat untuk melabur di dalam negara itu. Itu menyebabkan kadar tukaran mata wang juga akan meningkat. Kemudian kita lihat kepada saham. Saham, apa yang berlaku akibat pertumbuhan ekonomi yang baik. Jadi saham juga akan naik ketika pertumbuhan ekonomi sedang meningkat. Baik. Jadi apabila pertumbuhan ekonomi meningkat, ini menyebabkan apa? Menyebabkan lebih banyak orang akan memerlukan barang-barang ataupun servis. Apabila lebih ramai orang memerlukan barang-barang dan servis ataupun ingin membeli barang-barang dan servis, ini menyebabkan permintaan kepada barang-barang dan servis itu meningkat. Oleh itu, syarikat-syarikat boleh menghasilkan keuntungan yang lebih akibat permintaan yang tinggi akibat pertumbuhan ekonomi yang baik. Dan keuntungan yang dihasilkan akan digunakan oleh syarikat untuk mengembangkan perniagaan dan seterusnya menghasilkan peluang pekerjaan yang baru. Dan ini akan terus memberikan kesan yang positif kepada pasaran saham. Baik. Dan kita lihat pula apa yang berlaku kepada komoditi. Kepada komoditi seperti aluminium, copper, komoditi industri juga apa yang berlaku kepada komoditi logam berharga seperti emas dan perak, apa yang berlaku semasa pertumbuhan ekonomi meningkat ialah harga komoditi juga rata-ratanya akan meningkat. Kenapa? Kita lihat kepada logam industri kita lihat pada logam industri yang digunakan untuk menghasilkan produk oleh syarikat. Akibat pertumbuhan ekonomi yang baik, permintaan kepada produk meningkat, syarikat akan lebih menghasilkan produk. Betul? Dan untuk menghasilkan produk, syarikat akan membeli komoditi. Oleh itu, permintaan kepada komoditi akan meningkat dan apabila permintaan kepada komoditi meningkat, harga komoditi juga akan turut meningkat. Sebagai contoh. Baik. Jadi kita lihat kesan langsung kepada pertumbuhan ekonomi kepada aset-aset di dalam pasaran. Dan pertumbuhan ekonomi ini unik sikit kerana ia adalah baik untuk semua benda. Apabila pertumbuhan ekonomi meningkat, ia adalah baik untuk kesemua aset kelas, baik untuk orang ramai dan juga baik untuk kerajaan. Baik. Jadi kita dah cover tentang kadar faedah,
kita dah cover tentang inflasi dan kita dah cover tentang pertumbuhan ekonomi. Okay, masing-masing ada indikator yang kita akan lihat, kita akan rujuk untuk menilainya. Okay. Sekarang kita akan lihat pula kepada keadaan pekerjaan. Okay, ini adalah data yang keempat. Okay. Keadaan pekerjaan. Baik. Salah satu faktor yang penting ya di dalam sebuah ekonomi yang sihat adalah wujudnya pekerjaan-pekerjaan yang memberikan bayaran yang berpatutan. Okay, ini adalah satu perkara yang jelas dan semua orang sedia maklum. Okay. Oleh sebab itu, keadaan pekerjaan akan diperhatikan dari masa ke semasa oleh pelabur dan pedagang sedunia. Mereka akan memerhatikan keadaan pekerjaan sesebuah ekonomi untuk menilai kesihatan ekonomi negara tersebut. Baik. Jadi bagaimana? Jadi pertama sekali, indikator yang digunakan untuk menilai keadaan pekerjaan sesebuah negara ataupun sesebuah ekonomi ialah kita melihat kepada pengangguran. Baik. Jadi pengangguran ni apa? Apabila seseorang aktif ya mencari pekerjaan tetapi tidak mendapat kerja, pengangguran berlaku. Okey. Jadi pengangguran ini diukur melalui peratusan individu di dalam satu pool tenaga kerja ya yang tidak mempunyai kerja tetapi mampu dan ingin bekerja, mereka digelar sebagai penganggur. Orang sakit, orang tua, kanak-kanak tak dikira. Okay? Mereka yang mampu dan ingin bekerja akan dikategorikan di dalam pool tenaga kerja. Ya? Dan peratusan yang tidak dapat kerja itulah dikira sebagai pengangguran. Baik, itu yang pertama. Jadi jika pengangguran tinggi, kita boleh bayangkan orang ramai tak mempunyai pekerjaan, ini menyebabkan apa? Ekonomi memperlahan. Jadi itu indikator nombor satu untuk kita menilai keadaan pekerjaan sesebuah ekonomi. Indikator nombor dua pula ialah kita melihat kepada non-farm payroll. Okey. Jadi apakah non-farm payroll? Mungkin ramai dah dengar ya, siapa yang selalu dagangkan mata wangnya, mereka akan fokus hari Jumaat, pada minggu pertama setiap bulan mereka akan lihat kepada pengumuman NFP. Okay? Tapi kita kena faham apakah itu NFP, apakah itu non-farm payroll. Okay. Jadi non-farm payroll ni mengukur keadaan pekerjaan melalui tambahan bilangan kerja. Okay. Bilangan kerja yang dihasilkan dari pekerjaan yang tidak berkenaan dengan peradangan. Okay. Jadi segala kerja yang tidak kena-mengena dengan peradangan itu adalah non-farm payroll. Dan akan dikira ya setiap bulan berapa banyak pekerjaan ini akan ditambah kepada ekonomi. Okey, baik. Jadi kita kena break kejap dan kita kembali semula lagi dalam 3 minit ya.